Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Gabungan Parti Sarawak GPS menyebut baik penubuhan Majlis Presiden yang ditubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN baru-baru ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, penubuhan tersebut adalah platform terbaik untuk membincangkan dasar-dasar kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara parti dalam kerajaan. Kita bersetuju. Saya telah menghantarkan Datuk Amal Awang Tengah ke mesyuarat tersebut dan pada asasnya kita bersetuju secara prinsip kerana ia adalah consultative council di kalangan Presiden Parti yang akan dapat memfahalusi kalau ada problem masalah di kalangan parti-parti dan kita tidak terikat. Ini adalah loose coalition, tidak terikat. Sebab itu pendirian kita di Sarawak, kita tidak berapa bersetuju dengan piagam. Kalau charter ia terikat, ini adalah konsultatif atas semangat pasokan. Okey? Abang Johari berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perasmian Waterfront Dalat Fasa 2 pada Sabtu. Pada Khamis, PN telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai semua Presiden Parti dalam kerajaan PN. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendedahkan mesyuarat yang berlangsung pada Khamis itu turut membincangkan pembentukan sebuah kerjasama politik yang kukuh bagi mewujudkan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Tidak lagi hanya terkenal dengan penghasilan sagu, Dalat bakal menjadi pengeluar gas memasak daripada pokok sisa rumbia. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, pendapatan yang dijana daripada kedua-dua produk akan meningkatkan lagi pendapatan penduduk yang bergantung kepada industri sagu. Kerajaan negeri tambahnya kini dalam perancangan untuk menubuhkan lembaga sagu bagi memantau serta mengembangkan lagi industri sagu. Prototipe sistem pemprosesan sisa sagu juga telah ditubuh di Kampung Teh, Dalat. Dan hari itu saya telah memberi peruntukan kepada Crown untuk membuat penyidikan bagaimana mereka menghasilkan produk daripada waste sagu Crown. Kini itu kita coba di Kampung Teh di kawasan Balngian nak mengeluarkan metan. Metan itu adalah gas dan metan itu boleh dipecah menjadi propane dan butane. Dan itu adalah asal untuk kita mengeluarkan LPG. Dan LPG itu ialah tong gas bagi kita masak. Jadi di Kampung Teh saya mula dulu sebagai prototype di mana kita pasangkan pipe di rumah-rumah dan mengeluarkan gas untuk masak. Jadi si lelah ngebuat tong lagi. Buka je ya gas keluar. Masak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Waterfront Dalat Fasa 2 pada Sabtu. Sagu Dalat merupakan antara penyumbang terbesar dalam aktiviti ekspor negeri selepas kelapa sawit, perikanan dan lada. Lebuh Raya PEN Borneo di Sarawak dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023. Demikian pendedahan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof ketika mengulas perkembangan semasa projek mega tersebut. Katanya setakat ini status kemajuan projek ini adalah 51% berbanding sasaran awal sebelum ini iaitu 62%. Bagaimanapun kementeriannya mensasarkan kemajuan projek 70% pada suku pertama tahun depan dengan penubuhan syarikat pengurusan projek PMC yang dipersetujui kerajaan bagi memastikan pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo berjalan lancar. PMC katanya akan berperanan untuk membantu Jabatan Kerja Raya JKR di Sarawak yang kini bertindak sebagai pelaksana projek Lebuh Raya PEN Borneo di negeri ini selepas program rakan pelaksana projek PDP dibatalkan. Mengulas lanjut. So that's why we need to appoint a project management consultant. So they will be working under JKR Sarawak. They will help JKR Sarawak in whatever ways that they can do. Of course, their term of reference duly specified what they have to do. No, PMC is only one company, but the company they will have to create under based on, for example, right now we have 12 work package. So there will be group of the team
will be there to monitor each work package contractor. Mengulas lanjut, PMC memainkan peranan yang berbeza berbanding PDP sebelum ini kerana ia tidak terlibat dalam pelaksanaan projek secara langsung. Perubahan konsep pembinaan turut menyebabkan kelewatan projek akibat proses penjajaran dan perundingan berikutan penyerahan projek daripada rakan pelaksana projek PDP Lebuh Raya Borneo Utara Sendirian Berhad kepada Jabatan Kerja Raya. Syarikat-syarikat katanya diberi masa tambahan untuk menyiapkan projek ini dan secara realistik ia akan siap pada 2023. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan bersama editor media Sarawak di sebuah hotel terkenal di Kuching pada Sabtu. Mengambil kira isu kekurangan pekerja asing dalam pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, susulan pandemik COVID-19, tenaga tempatan digalakkan untuk terlibat dalam projek tersebut. Ia bagi memastikan projek itu dapat dilaksanakan dan siap mengikut jadual yang ditetapkan sekaligus mengelak kebergantungan terhadap penggunaan buruh asing. That's why we encourage the local people right now, so that the local people will be involved in construction industry. So those who are interested, they can register themselves with CIDB so that they can get certain training and certification. Number two, those foreign workers who are in Malaysia, they can still be absorbed to work in construction industry, provided they don't have any criminal track record. Bagi mempercepatkan projek ini, tambahnya lagi, kementeriannya telah bersetuju melantik perunding pengurusan projek untuk membantu JKL Sarawak dan Sabah. Dalam belanjawan lalu katanya, Kerajaan Persekutuan turut meluluskan peruntukan berjumlah RM1 bilion masing-masing untuk projek ini di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Dedah Fadilah, projek jajaran Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak Link Road SSLR akan bermula Januari tahun depan bagi pelaksanaan fasa 1. Jalan Sabah Sarawak Link Road ini sebenarnya juga akan merupakan bypass, Brunei bypass daripada Kelab Miri. Kalau kita nak ke Limbang Lawas, kita akan bypass Brunei. Jalan ini in long term, itu perancangannya. Jalannya agak jauh sikit kalau kita menggunakan Miri untuk ke Limbang Lawas, tapi disebabkan perubahan dasar juga di peringkat Brunei, di mana siapa yang nak melalui Brunei sekarang ini dia terpaksa melakukan beberapa proses. Disebabkan itu ada kehendak daripada Limbang Lawas khususnya untuk kita adakan bypass. Menurutnya, sejumlah RM1.2 bilion peruntukan telah diluluskan untuk projek itu bagaimanapun berlaku sedikit kelewatan pelaksanaan susulan perubahan jajaran yang ditetapkan sebelum ini. Namun, ia telah dimuktamadkan pada November lalu termasuk kontraktor yang dilantik. Bertemu kembali. Kerajaan menjangkakan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 untuk Malaysia diperoleh pada Februari. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pada mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Kerajaan juga sedang berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 daripada syarikat-syarikat farmasutikal lain. Pada 24 November lepas, Malaysia mengumumkan bahawa ia akan mendapatkan bekalan awal sebanyak 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmasutikal Pfizer bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma. Pengantaran bekalan pertama sebanyak 1 juta dos akan dibuat pada suku pertama tahun depan, disusuli dengan 1.7 juta suku kedua, 5.8 juta suku ketiga dan 4.3 juta dos pada suku keempat tahun depan. Sebanyak 1,153 jangkitan baru COVID-19 dilaporkan pada Sabtu, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 91,969 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pertambahan itu termasuk 2 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, manakala kes aktif kini mencecah 15,294.
Selangor kekal melaporkan angka harian tertinggi iaitu 401 kes baru, diikuti Kuala Lumpur sebanyak 281 kes dan Sabah yang melaporkan 199 kes. Sementara itu, 2 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak, masing-masing 1 kes di Sibu dan Miri. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes di Sibu merupakan kes jangkitan tempatan. JPBN Sarawak turut memaklumkan penamatan kluster besi di Kuching setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan dan dengan ini, tiada lagi kluster COVID-19 yang aktif di Sarawak. Seorang lelaki tercampak keluar dari kereta dan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kemalangan membabitkan 2 kereta di Batu 6, Jalan Bintulu Miri pada Sabtu. Pegawai Operasi Balai Bomba Bintulu Hambali Muhammad berkata mangsa yang terkorban dalam insiden jam 4 pagi itu dikenali sebagai Alexander Richard Ding dipercayai akibat kecederaan parah di kepala. Kemalangan disebabkan pertembungan 2 kereta itu turut menyebabkan pemandu kereta lelaki berusia 23 tahun cedera parah patah kaki dan tangan kanan. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan seorang lagi mangsa yang tersepit di dalam kereta sama. 3 mangsa yang menaiki kereta lain tidak cedera. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya sebelum dihantar ke Rumah Mayat Hospital Bintulu bagi tujuan bedah siasat. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Connie Grace, salam hormat dan jumpa lagi.